Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Boleh mai di sini ada. Kita tak start lagi, baru mukaddimah hari baru. Ni kod highlight tu. Ada ziarah ni. Apa dia ni? Hadiah. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Salam banyak dia. Ni dapat dekat page ni, ada terima buku hadiah. Alhamdulillah. Buku terbaru daripada Al-Fadhil Dr. Rozaimi Ramli, Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, cerita tentang mengenali para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh pakak-pakak dapatkan buku ni di melalui Abu Talha pun boleh. Siapa-siapa nanti ada masa nanti, insya-Allah lah kita baca buku ni. Ada satu buku anak tengah baca yang tak bagi kat Ana dulu, ada satu kronologi hari kiamat tu kan. Ada baca dah? Ada dah ke baca? Belum ni. Sebab dalam tu ada interaksi dengan hadis-hadis akhir zaman. Dalam tu ada satu kaedah yang baik, walaupun dia ringkas buku tu, tapi bagus tu. Buku hitam tu. Berapa jam? Tahu cerita siri tu, tapi kalau nak buat satu topik tu saja boleh. Oh, boleh kita bagi kat Ustaz. Maaf tak nak kena kes ni ambil ikan bilik Ustaz. Okey, very insya-Allah. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Okey. Okay, alhamdulillah, suara jelas apa semua sahabat-sahabat kita di Facebook. Hari ini kita akan sambung siri bacaan kita pada hadis 40 yang lama dah sebenarnya saya baca dekat Pikas. Sebelum ni kita tak live kan dia, sebab dia kelas di bangunan Pikas tu. Walaupun ada cadangan pada masa tu nak buat live, tapi mungkin kekangan, tak ada orang nak ambil video ke masa tu, ataupun saya pun biasa hari Sabtu duduk dari satu tempat ke satu tempat. Jadi hari Ahad kadang-kadang daripada Shah Alam tu ke Pikas apa tu. Jadi cerita panjang, banyak tak sempat untuk live kan di Facebook. Tapi alhamdulillah pada hari ni, walaupun dah lama terhenti syarah untuk sahih atau hadis 40 ni, hari ni kita berpeluang untuk sambung sekali lagi di Pikas melalui siaran online kita, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan bila kita boleh baca begini, kita dapat kesempatan untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih luas lagi, sekejap.
Baik, hadis yang kita pada hari ini ialah hadis berkaitan dengan nombor yang ke-29. Hadis yang ke-29 dalam hadis 40 ni. Oh, dah lebih separuh dah kita baca. Kalau hadis 40 ni dah lebih separuh dah. Jadi hadis ni berbunyi, kita baca dulu hadis tu. Ada ni sekejap saya tengok baru kita dah baca di awal hadis ni, lebih kurang hadis yang ke-22. Mana ni saya mencari kejap. Banyak sangat dia punya ni, pasal lama cuti kan, kita lama cuti. Jadi bila lama cuti tu nak cari-cari mana. Ni pun dah alhamdulillah segera dapat PDF ni untuk kita. PDF ni sebenarnya diterjemahkan oleh seorang sahabat saya. Kita pakat-pakat doalah kepada dia. Kita pakat-pakat doa kepada dia kerana sahabat saya ni iaitulah Al-Fadil Dr. Mu'inuddinillah. Saya tunjuk ni muka surat apa? 85 85. Kita pergi kepada muka surat awal dia. Okey. Muka surat 1 ni kulit dia. Dia hadis arba'in Nawawiyah terjemahan Indonesia. Terjemahannya tak panjang, ringkasan sesuai untuk dijadikan nota. Penterjemah dia Abdullah Haidir dan murajaah dia Dr. Muhammad Mu'inuddinillah Basri. Irwandi Tirmizi. Dia Dr. Mu'inuddinillah ni baru dia meninggal. Rahimahullah. Dia meninggal disebabkan penyakit Covid lah di Indonesia. Dan kita kehilangan seorang sahabat dan juga para ulama ataupun orang yang sangat besar sosok dalam dunia dakwah dia. Sehingga antara yang saya kenang apa yang dia kongsi dalam perjumpaan kami dulu tentang bagaimana dakwah dia kepada polis. Saya pernah cerita dalam kuliah dulu. Dia kata bagaimana kita berjaya kuliah kepada para penguasa. Pertama dia kata kita pergi kepada penguasa ni, kita letak syarat. Boleh saya nak kuliah tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Syarat dia saya tak nak satu pun imbuhan atau duit daripada pihak penguasa. So dia kata kenapa? Pertama dia ni memang dah jadi ada jawatan dah. Yang kedua dia kata sebab bila kita berinteraksi dengan penguasa, jangan biar dia rasa dia lebih berkuasa daripada kita. Bila dia bayar kita, dia bagi hadiah dan sebagainya, lalu dia rasa dia lebih besar daripada kita, sehingga bila dia bayar, dia nak ambil ilmu kita pun boleh, dia tak nak ambil ilmu kita pun boleh. Tapi alhamdulillah polis terima syarat dia. Lagipun polis sukalah, tak kena bayar dah. Kalau itu, tapi dengan sebab dakwah dia di Depok tu, masya-Allah, masa tu antara kawasan bandar Depok tu berjaya mereka dakwah sampai ke wali kota, dan satu bandar Depok tu zero arak, mana tak ada satu arak pun dijual di Depok dekat dengan Jakarta ni. Itu hasil dakwah daripada Dr. Mu'inuddinillah rahimahullah. Dan banyaklah usaha dakwah dia yang dia lakukan. Kami sempat bertemu hari itu, tapi tak lama akhirnya dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hadis 30 betul. Okey. 86 ke 89. Okey. Kita pergi kepada hadis hari ini. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Hadis yang ke-29.
an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayh. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nara wa salatur rajuli fi jawfil lail. Thumma qala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Ini hatta ya balagha ya'malun, nanti kita akan sebut ayat ni insya-Allah. Okey. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qal fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqal thakilatka ummuka ya wa hal yakubban nasu ila fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu at-Tirmidzi. Rawahu at-Tirmidzi. Baik, kosa kata tentang kalau orang nak belajar hadis dia lah. Kemudian kita akan baca terjemahan dia, terjemahan hadis. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Okey, hadis ni hadis yang famous lah, sebab dia hadis 40 memang famous lah. Hadis 40 ni hadis-hadis yang usul dalam agama. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Daripada neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyengutukannya sedikit pun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Baik, hadis ni awal kita akan syarah sedikit demi sedikit. Hadis ni tak jauh beza dengan hadis yang kita dah baca pada hadis yang ke-22. Okey, kalau kita dapat pergi atas sikit, ni muka surat 86 kita pergi hadis yang ke-22, 27, banyak ini, 24, 23, okey ni 22. Hadis yang ke-22 apa dia? Okey. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki tanya Rasulullah, apakah bila saya salat fardu, saya puasa Ramadan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, apakah saya dapat masuk syurga? Ini hadis yang ke-22. Maknanya sahabat ni dalam kepala dia duk fikir,
macam mana cara dia nak masuk syurga. Sahabat ni duk fikir, macam mana cara ni kita hidup nak masuk syurga. Sebab itu mereka datang tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu kepada saya satu perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka?" Inilah aku panggil kejayaan yang paling utama yang ada dalam kehidupan seorang Muslim. Apa dia? Siapa yang berjaya masuk syurga dan berjaya diselamatkan daripada neraka. Jadi kehidupan kita, puncak kejayaan kita sebenarnya adalah dengan meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ni, kalau kita kata kita nak cari syurga, kita bersungguh dalam beramal, sebenarnya sahabat-sahabat lagi bersungguh daripada kita. Okey? Sahabat-sahabat ni lagi bersungguh. Dia saling berlumba untuk beramal. Saling berlumba untuk beramal. Itu para sahabat Nabi. Lalu Nabi SAW pun kata, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Besar soalan ni. Soalan yang mana, macam mana nak masuk syurga? Macam mana nak selamat daripada neraka? Jadi soalan ni soalan besar. Dan walaupun dia besar, perkara tersebut mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah. Sesiapa soalan perkara tersebut mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, perkataan ini menunjukkan pertama kesungguhan para sahabat mencari syurga. Hadis ini juga yang kedua maksud dia ialah sahabat tahu bahawa nak masuk syurga kena beramal. Ini adalah salah satu hadis yang boleh menjadi bukti yang menunjukkan bahawa seseorang itu dia masuk syurga, nak masuk syurga kena beramal. Apa pula kalau orang kata, bagaimana kita nak tidakkah hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain yang menunjukkan bahawa seorang itu tidak masuk syurga dengan amalan dia, tapi dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Macam mana pula nak sebut hadis ni dengan satu lagi perkara, iaitulah Nabi SAW dah kata, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah ni, Allah dah tentukan dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Macam mana kita nak harmonikan? Ni cerita bab sunnah. Sunnah Nabi ni kalau kita tengok satu angle, kita akan dapat satu angle tu je. Tak nampak gambaran keseluruhan. Jadi kalau orang tu berpada dengan hadis, kita ni dah ditentukan ahli syurga ahli neraka, maka pakai serah kepada takdir je lah. Nak masuk syurga ke masuk neraka, kita serah kepada takdir. Apakah begitu? Kalau tengok kepada hadis yang tu, kalau beramal sahaja masuk syurga, macam mana pula hadis tentang masuk syurga dengan rahmat Allah? Jadi perkara yang paling baik kita dalam berinteraksi dengan hadis-hadis ini ialah kita menggabungkan kesemua hadis dan membentuk satu kefahaman yang menyeluruh tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi ada 3 persoalan. Pertama, hadis ni menunjukkan nak masuk syurga kena beramal. Yang kedua, hadis yang kata kita tak masuk syurga dengan amal, tapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Yang ketiga, seorang itu sebelum dia lahir ke dunia lagi sudah ditentukan ahli syurga ke ahli neraka. So macam mana kita nak buat? Kita merujuk kepada hadis Nabi SAW. Macam mana sahabat tanya Nabi ni? Okey, berkaitan dengan soalan kita ni dah ditentukan ahli syurga ke ahli neraka. Umar radhiyallahu anhu dia tanya Nabi SAW. Habis tu perlu tak kita beramal? Kena tak beramal? Kata Nabi SAW, i'malu, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi
persoalan walaupun kita sudah ditentukan tempat kita syurga atau neraka, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah daripada neraka dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita dari ahli syurga. Walaupun Allah dah tetapkan, tapi kita sebagai hamba dia, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya beramal, sebab dan kita pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Kita berharap kita ahli syurga, dan nak jadi ahli syurga ada ciri-ciri dia, dan ciri ahli syurga dia beramal. Kata Nabi SAW, beramallah, sesungguhnya kamu semua akan dipermudahkan untuk apa kamu diciptakan. Makna kalau dia ahli syurga, Allah akan mempermudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Kalau dia ahli neraka, Allah Ta'ala akan dia dipermudahkan untuk mengikuti jalan ahli neraka. Bagaimana keadaan itu Allah tentukan? Itu berdasarkan ilmu Allah yang maha agung, yang maha tinggi, dan Allah tidak menzalimi seseorang pun. Ada hikmah bijaksana yang kita tak tahu, Allah lebih tahu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kita banyak kita tak tahu. Itu pertama. Yang kedua, persoalan masuk syurga dengan amal, dengan rahmat, tidak masuk dengan amalan. Betul lah. Ini kerana nak menunjukkan bahawa kalau dengan amalan nak banding nilai yang syurga, memang tak padan. Amalan banding dengan nilai syurga. Apa yang kita beramal ni nak banding dengan kalau dia sudut nilai sama tara ni, tak boleh nak bayar nikmat. Tubuh badan kita ni pun tak padan dah. Nak bayar nikmat penglihatan kita dengan amalan kita, tak padan dah. Dia seperti mana seorang memberi dengan kedermawanan dengan membeli. Makna kita tak beli syurga dengan harga dia. Cuma kita mendapat syurga dengan rahmat Allah. Kita bayar sikit tapi Allah bagi banyak. Sebagai contoh, saya suka bagi contoh, kita pergi ke kedai, datang seorang buta, duk kutip-kutip derma, dia bagi tisu. Tisu tu nilai dia berapa sen? 50 sen. Kita bagi kat dia RM2. Ada orang tu dia bagi RM10. Apakah dia bagi nilai duit RM10 tu adalah nilai tisu? Tak. Tapi sebab orang buta tu bagi tisu, dia bagilah. Waktu dia bagi, orang buta tu dapat RM10 tu sebab harga tisu ke? Tak. Sebab kedermawanan orang yang memberi. Jadi kita beramal dengan Allah sama. Dengan amalan kita nak beli syurga tak mampu. Tapi Allah memberi kepada kita syurga dengan rahmatnya. Tetapi Allah memberi rahmat dia kepada orang yang beramal. Kalau tidak beramal, maka Allah Ta'ala tidak akan merahmati. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kerana sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Jadi kita tahu bahawa kita nak masuk syurga, kita ni sudah ditentukan sama ada ahli syurga atau ahli neraka. Cuma kita je tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala apa Allah Ta'ala takdir, kita harap kita ahli syurga. Kita doa kepada Allah, Allah Ta'ala masukkan kita kepada syurga, dan kita minta kepada Allah agar diselamatkan daripada neraka. Dalam masa yang sama, kita senantiasa bermohon agar Allah merahmati kita, dan nak dapat rahmat Allah kena beramal. Jadi sahabat faham masalah ni begitu. Jadi sebab tu walaupun Abu Bakar dijamin syurga, tapi dialah paling kuat beramal. Walau Umar dijamin syurga, dia tetap beramal. Walau Uthman, Ali, 10 orang sahabat dijamin syurga, Bilal, campur sahabat-sahabat lain, mereka tetap beramal kerana mereka faham nak masuk syurga kena beramal. Tapi hakikatnya kita mendapat syurga adalah kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Baik. Jadi sahabat ni cinta dan rindu kepada syurga senantiasa. Bila Nabi dengar soalan tu, Nabi kata, laqad sa'alta an azim. Kamu tanya ni soalan besar ni. Soalan yang kamu tanya ni besar soalan ni. Cumanya dia menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi soalan besar, sebab apa urusan masuk syurga dengan selamat daripada neraka ni memang isu besar, bukan isu kecil-kecil dah. Lalu dia pun, Nabi SAW pun jawab. Apa jawapan Nabi SAW? Okey. Jadi perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Maknanya kita beramal ni Allah Ta'ala akan mudahkan. Kalau seandainya orang tu dia ni ahli syurga, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beramal. Okey. Jadi mintalah senantiasa taufik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di saat kita sudah beramal, pagi tadi pun kita cerita tentang ujub, jangan kita rasa kita yang berkuasa untuk beramal. Mana di saat kita beramal ni, kita kena senantiasa puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, sebab Allah Ta'ala bagi kekuatan dan taufik kepada kita untuk beramal. Baik. Jadi Nabi SAW sebut beribadah kepada Allah, sembah Allah tidak syirik, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, pergi haji. 5 kali. Sebelum ni pun ada seorang lelaki datang tanya Nabi SAW, sehingga Nabi kata aflaha in sadaq. Kalau betul dia cakap macam tu, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Dia akan jaga 5 perkara ni, masuk syurga. Iaitulah 5 perkara yang menjadi rukun Islam. Yang ni kita dah bahas banyak dah tuan-tuan. Apa dia? Tauhid, sembah Allah, jangan syirik. Ni kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji. Rukun Islam disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nabi SAW kata lagi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu syurga? Pintu-pintu syurga, makna ni tambahan kepada yang asas tadilah. Kalau kita tengok pun apa yang Nabi SAW sebut ni adalah perkara-perkara yang menjadi tambahan kepada pintu yang asal tadi. Lalu Nabi SAW kata, as-sawmu junnah, puasa adalah benteng. Puasa adalah benteng. Was-sadaqatu tutfi'ul an-nar, dan kesalahan dan sedekah akan mematikan kesalahan, atau yakni menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Itu Nabi bagi tahu. Jadi pertama, kalau tambah lagi, banyakkan puasa. Puasa sunat lah ni. Lebih daripada zakat, sedekah. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Tambah daripada salat 5 waktu, salat malam, qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa ta'ma'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi maksud ayat tu, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, yakni sifat solat malam. Orang tu tatajafa junubuhum, dia kurang tidur di malam hari. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dia berdoa kepada Tuhannya khaufan, dengan perasaan takut, wa tama'an, dan perasaan harap.
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang mereka direzekikan mereka infak. Itu tambahan dia. Fala ta'lamu nafsun, Nabi baca lagi sampai ya'malun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, seseorang itu tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Tuhannya dari qurrat a'yun, nikmat-nikmat yang yang menyejukkan mata, daripada bidadari syurga ni, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi itu Nabi SAW baca ayat tu. Surah apa ayat tu? Ada atas ni kan, surah Sajadah. Lupa nombor ayat, kita tengok balik nombor ayat dia. Tak ada nombor ayat sini. Tatajafa junubuhum. Sini ada Quran dalam ni. Android. Quran Windows. Banyak memang. Quran Windows. Okey. As-Sajadah. Tak ambil sini pasal dia tak penuh situ. Apa yang tukar back ni Sajadah. Kena buat ni. Okey. Ini muka surat 16. Kalau nak pergi muka surat lain? Kecil. Ni. Ini sebelum. Betul. Alhamdulillah. Okey ni, ayat dia ni. Tatajafa junubuhum, surah As-Sajadah ayat 16. Okey, saya baca sini tuan-tuan. Nabi baca ayat ni, dua ayat ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, yakni sedikit sangat tidur mereka, kerana mengerjakan salat tahajud dan amal-amal salih. Maka mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, dan serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Baik, jadi mana tadi? Hilang dah. Mana yang go to kita tadi? PDF kita hilang tu. Mana? Ni. Okey. Baik. Tak maaf. Kita lama cuti, lepas tu memang guna flash. So biasa kita pakai buku ni kita pakai PDF ni. Baik. Jadi kita nampak flow tu kan. Lepas ni kita akan baca kesimpulan daripada hadis ni. Kemudian Nabi SAW sebut. Jadi dalam hadis ni dia terjemahkan ni pendek saja. Sedang dalam hadis, kalau kita perhatikan dalam hadis, dia tulis sini tatajafa junubum hatta balagha ya'malun. Okey, ni saya font dia. Hatta balagha ya'malun. Daripada sini
Kesel ni, nampak ni? Sampailah kepada sini. Highlight. Saya ambil highlight ni. Ni sampai sini. Apa dia keluar macam tu? Jadi ayat ni sampailah kepada ayat sini. Okey. Jadi tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Itu ringkasan dalam hadis tu. Ya'malunnya maknanya bukan kalau kita terjemah tu sampai sini kita berhenti tak. Makna terjemahan penuh inilah tatajafa junubuhum sampai ya'malun. Ni. Boleh faham? Jadi kita baca penuh. Walaupun hadis tu dia sebut pendek tapi kita baca penuh. Disebabkan riwayat tu orang tu dia faham ayat, cuma kita ni hak tak faham, kena ambil penuh lah ayat tu. Jadi setelah Nabi SAW terangkan amalan cara nak masuk syurga, pertama hak wajib 5. Kemudian tambah lagi hak sunat apa dia? Puasa, sedekah, solat malam. Kemudian Nabi bacakan ayat yang kita sebutkan tadi. Setelah itu Nabi SAW bersabda. Kemudian beliau bersabda, mahukah kalian? Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, mahukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, Muaz kata, aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Kemudian Nabi SAW kata, pokok perkara adalah Islam. Kita ni tu urusan yang paling utama sekali adalah Islam. Itu adalah pokok utama dalam kehidupan kita. Biarlah apa pun yang berlaku dalam hidup, nombor satu sekali yang paling utama, kita mesti Islam. Hari ni banyak orang kita ni masih lagi tak terlepas daripada belenggu kaum. Oh dia tu apa? Cina Muslim, India Muslim, jadi Melayu Muslim, orang tu orang putih Islam. Dia masih lagi kita ni ada dengan belenggu kaum kita, sehingga orang Cina Muslim dia masih lagi tak nak bebas daripada sebahagian adat budaya Cina, walaupun sebahagian tu budaya tu adalah asal usul dia ada unsur kesyirikan. India, bila India Muslim, dia jadi Islam tapi dia tak nak terlepas daripada adat budaya dia. Kita orang Melayu pun banyak lagi tuan-tuan. Kalau kita sebut tentang tarian singa yang ada unsur-unsur kepercayaan karut di dalamnya, kita Melayu pun macam-macam. Ada tarian zapin, tak? Ada ulik mayang. Semua tu ada unsur-unsur jampi dan mentera. Apakah kita nak kata dia budaya daripada dia bukan budaya sekadar budaya. Dia ada unsur syirik di dalamnya. Jadi walaupun dia tu kita kaitkan dengan budaya Melayu, tapi kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab ada padanya unsur syirik. Jadi utama dalam hidup kita ni adalah soal agama. Soal budaya, soal bangsa, soal apa, itu nombor 2. Selama dia bertentangan dengan Islam, kita terlepas apa? Itu adalah kemuncak urus ataupun dia adalah pokok utama dalam kehidupan kita. Apa kehidupan kita pokok utama? Islam. Islam. Soal dia Cina ke, India ke, Melayu ke, Arab ke, apa pun bangsa dia, kalau dia Islam, maka dia kena berubah menjadi amalan hidup dia adalah amalan seorang Muslim. Budaya kalau tak bertentangan dengan agama boleh diamal, tapi kalau sampai dah bertentangan, maka kita tinggal. Kita banyak lagi budaya. Saya orang Melayu, ni budaya saya. Ada istiadat ke? Siapa pekat nak buat ke tu kena pertabalan jin dan sebagainya. Atas dasar sebab ini adalah budaya orang Melayu. Tak boleh tuan-tuan. Tinggalkan adat budaya yang bertentangan, saya kata bertentangan dengan Islam. Kalau orang Cina, bila kita kata kepada dia masuk Islam, tinggalkan budaya Cina. Sama juga dengan orang Islam, kena tinggalkan budaya yang mana bertentangan dengan Islam.
Ni gak duk main gitulah, duk main makyung lah, duk main ulik mayang lah, duk main apa tu tarian zapin lah. Lepas tu sebelum nari tu ada pula urun. Kita ni banyak-banyak kadang-kadang benda-benda yang melibat dengan khurafat. Walaupun kita nampak dia macam budaya, tapi sebenarnya dia berunsurkan adanya kesyirikan di dalamnya. Jadi benda-benda macam tu baik tinggal. Okey, bukan baiklah saya kena tinggal lah. Sebab dia nak jaga agama kita. Jadi pokok urusannya adalah agama Islam. Tiang agama adalah salat. Puncaknya adalah jihad. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, "Mahukah aku khabarkan kepada kamu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu?" Bimalaki dzalika kulli. Semua tu kuncinya duk mana? Ni. Semua tadi kuncinya di mana? Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya seraya bersabda. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya seraya bersabda. Rasulullah pegang lidah dia, kemudian Nabi pun bersabda, jagalah ini, kuffa an hadza, jagalah perkara ini dari perkataan kotor dan buruk. Lalu Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Apa yang kita bicarakan? Okay. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu ini wahai Mu'adz, sakilatka ummuk, wahai Mu'adz. Okey. Mana ni? Adakah yang menyebabkan seorang terjungkal, tersembam wajahnya di neraka, atau sabda baginda di atas hidungnya selain dari buah, yakni hasil dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka? Boleh faham tak hadis ni? Okey, hadis ni ada beberapa, kita boleh bahagikan kepada beberapa fasa. Saya tulis tuan-tuan. Kita tulis mana? Kita draw ni, tulis draw. Okey, pertama ni soalan. Soalan dia, Mu'adz bin Jabal tanya, bahagian pertama adalah soalan Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah. Rasulullah, bagi tahu saya tentang amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan diri saya dari neraka. Ini bahagian pertama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Okey. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapan Rasulullah, okey, ini jawapan dia. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Okey. Ini bahagian pertama. Kemudian Nabi pula tanya dia. Jadi Nabi ni, orang tanya satu soalan, tapi Nabi jawab, Nabi bahagikan kategori-kategori jawapan dia. Pertama, hak paling utama nak masuk syurga, ni 5 perkara. Okey, itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua, okey. Bahagian yang kedua, ni soalan dia. Nabi pula tanya dia. Nombor 2, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula tanya dia, mahukah engkau aku beritahu
aku beritahu tentang pintu-pintu syurga. Kemudian Nabi SAW jawab pula kepada dia. Nabi tanya, Nabi jawab. Okey. Jadi ini soalan pintu, ini jawapan kepada pintu syurga. Nombor 2, okey. Kalau kita boleh tengok di sini, maukah aku beritahukan kamu tentang pintu syurga? Nabi bagi tahu puasa adalah benteng, sedekah akan mematikan kesalahan sebagaimana air mematikan api, yakni menghapuskan dosa, dan salat seseorang di tengah malam. 3 sebut Nabi, 3 benda sunat yang paling besar: puasa sunat, sedekah, salat malam. Okey, 3 perkara. Kemudian yang ketiga, Nabi tanya lagi. Dia tanya satu soalan, Nabi jawab satu, Nabi jawab soalan dia. Nabi tanya pula 2 soalan lagi. 3 Nabi tanya. Ni soalan Nabi yang ketiga. Dia tulis inilah. Okey. Nombor 3. Mahukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Okay, Nabi tanya, Nabi pun jawab lagi. Nabi tanya, Nabi jawab. Nabi ni nak bagi tahu, dia kata nak tahu. Lalu Nabi SAW kata, pokoknya adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi tanya lagi soalan yang keempat. Perkara poin yang keempat, Nabi tanya lagi yang keempat, ataupun soalan yang keempat atau yang ketiga daripada Nabi. Okey, mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kalian laksanakan, kamu dapat miliki semua yang di atas tadi? Jadi Mu'adz bin Jabal kata, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW kata, kuffa an hadza, jagalah ini, yakni lisan. Nabi pegang lidah dia, Nabi kata lisan. Kemudian satu lagi soalan, Mu'adz pula tanya Nabi SAW. Allah. Saya bertanya pula, ya Rasulullah. Nombor 5, ya Nabi Allah, apakah semua kita ni akan dihukum oleh Allah di atas apa yang kita katakan? Jadi Nabi SAW jawab. Nabi kata apa? Kamu ini sakilat ka ummuk. Bahasa kita beratlah. Ruginya mak kamu, maknanya apa? Beratnya kamu ini. Ni kalimah ni tidaklah celaan, tapi nak sebutnya berat kamu ni. Apakah yang menyebabkan seseorang, tidaklah, atau bahasa mudahnya, tidaklah perkara yang menyebabkan seseorang terhumban wajahnya ke neraka atau di atas hidungnya, melainkan hasil dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Jadi kategori hadis ni ada 4. Ada 4 kategori. Pertama, pintu nak masuk syurga yang utama, yang fardu 5. Kemudian tambah lagi yang sunat 3 Nabi sebut. Puasa, sedekah, salat sunat. Kemudian Nabi sebut lagi perkara yang utama daripada semua ni. 3, Islam, kemudian tiang dia salat, kemuncak dia jihad. Kemudian Nabi kata lagi, Nabi kata lagi, hendakkah kamu nak aku bagi tahu kunci semua perkara tersebut? Nabi pegang lisan dia. Nabi kata, jagalah lisan daripada perkataan kotor. Dan kemudian Mu'adz tanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum pada setiap percakapan kita? Jadi Nabi SAW kata, berapa ramai orang yang masuk neraka terhumban dengan wajah mereka hanyalah kerana hasil tuaian lisan-lisan mereka. Jadi hari ini kita bercakap, kita akan dihisap pada percakapan kita. Hari ini kita menulis, kita akan dihisap
hisap pada tulisan kita, kerana tulisan adalah wakil dari percakapan. Termasuk juga walaupun hari ni tak banyak cakap, banyak menulis, tapi sebenarnya tulisan adalah wakilnya percakapan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kandungan hadis ni, pertama, perhatian sahabat yang sangat besar untuk melakukan amalan yang dapat memasukkan ke dalam syurga. Sahabat ni dia sangat nak tahu benda hak nak masuk syurga. Cerita dia masuk syurga je. Jadi kita pun alhamdulillah masuk syurga, nak benda yang sama. Cuma yang kedua, dalam masalah yang sama ni, para sahabat dia tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia nak masuk syurga, dia tanya Nabi jalan menuju syurga. Beza dengan orang yang guna akal dia nak menuju syurga. Dia rasa, aku rasa buat macam ni boleh masuk syurga. Lalu dia reka amalan-amalan yang pada sangkaan dia memasukkan dia ke dalam syurga, tetapi sebenarnya perkara itu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi jalan nak masuk syurga ni mesti melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad lah jalan yang menunjukkan kita kepada syurga. Wa innaka la tahdi, kata Allah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkaulah yang menunjukkan jalan yang lurus. Sebagaimana Nabi Isa kata, I'm the light, akulah cahaya, maknanya jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah. Tapi orang Kristian dia kata, ni menunjukkan Jesus tu anak Tuhan. Tak, dia jalan menuju Tuhan. Dia bukan anak Tuhan, dia jalan menuju Tuhan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kita menuju Allah. Sahabat tahu benda ni. Sahabat bila nak cari syurga, dia tak pergi cari jalan sendiri, sebaliknya dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita nak tanya apa lagi? Sebenarnya semua persoalan yang kita nak tanya, Allah dah jadikan sahabat dulu tanya untuk kita. Apa yang persoalan hari ni sama je, kita pun nak masuk syurga. Alhamdulillah sahabat ni dah tanya untuk kita. Jadi kita hari ni kalau nak masuk syurga, ambillah jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Yang kedua, kandungan hadis ini, amalan perbuatan merupakan sebab sorry tertekan, salah key. Amalan perbuatan merupakan sebab masuk syurga jika Allah menerimanya, dan hal ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak masuk syurga setiap kalian dengan amalannya. Makna hadis tersebut adalah bahawa amal dengan sendirinya tidak berhak memasukkan seseorang ke syurga selama Allah belum menerimanya dengan kurnia dan rahmatnya. Kita dah sebut di awal tadi bagaimana kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi rahmat itu Allah berikan kepada orang yang beramal. Yang ketiga, mentauhidkan Allah dan menunaikan kewajipan adalah sebab masuknya seseorang ke dalam syurga. Sebab masuknya seseorang ke dalam syurga. Nak masuk syurga utamanya adalah tauhid. Hari-hari 2 hari ni kita cerita banyak dah tentang tauhid, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mungkin yang dipikas tak ikut, ada sebahagiannya yang ikut, tapi saya nak sebut di sini bahawa kita di akhir zaman ni cabaran yang paling utama kita adalah menjaga tauhid. Allah Ta'ala akan uji kita dengan tauhid. Sebab kita kemudahan bab lain mudah belaka dah. Kemudahan lain ada belaka. Tapi masalah nak jaga tauhid. Hari ni oleh kerana kita ni dengan saudara-saudara kita, ni Asri ke tu? Siapa tu? Ustaz nak ngajar ni. Jangan bising. Main luar sekejap
Baik. Yang ketiga, mentauhidkan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak perkara berkaitan dengan tauhid. Tauhid macam saya sebut tadi. Zaman kita lah ni dah dipanggil zaman globalisasi. Apa yang orang lain buat kita boleh tahu, dan ada sebahagian orang Islam yang rasa cenderung untuk buat apa yang orang non-Muslim buat. Sebahagian orang Islam cenderung untuk buat apa yang orang non-Muslim buat, dengan hujah ini adalah budaya dan adat. Okay? Kita perhatikan lama kelamaan. Dulu hari Valentine hanya disambut oleh orang-orang kafir. Sekarang ni orang Islam pun ada yang nak sambut hari Valentine. Cuma dia kata tak apa, kita bukan hari kekasih, kita nak ucapkan selamat, nak bagi hadiah ke isteri kita sempena hari Valentine. Isteri bukan haram kan, isteri halal. Tapi sebenarnya kenapa kita nak ambil sempena hari Valentine? Sebab kita dah nampak apa perbuatan orang, kita nak buat, lalu kita islamisasikan perbuatan tersebut. Padahal Islam tak pernah ajar benda macam tu. Kemudian kalau dia ada unsur sebenarnya pemujaan kepada Saint Valentino, orang asalnya Kristian tu, kerana dia telah dibunuh, hukum bunuh kerana cintanya yang agung konon-kononnya, kerana tersalah mencintai anak raja. Lebih kurang lagu itulah cerita dia. Akhirnya dia dihukum bunuh sebagai lambang cinta sejati, orang pun sambut. Jadi kita orang Islam, kenapa ada kaitan kita dengan Valentine? Okey? Mari pula perayaan hari raya Cina, nak sambut hari raya Cina. Mari Christmas, nak sambut Christmas. Mari, sedangkan kita ni banyak lagi benda-benda dalam agama kita yang kita nak kena jaga. Lakum dinukum waliyadin. Jadi sebab itu kita kena tegas dalam soal tauhid. Mentauhidkan Allah, menunaikan kewajipannya adalah sebab masuknya seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat sunat setelah salat fardu merupakan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Salat sunat setelah salat fardu merupakan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan yang kelima, bahaya lisan dan perbuatannya akan dibalas. Dan kerana bahawa dia mencampakkan, yakni lisan itu, seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka kerana ucapannya. Berapa ramai orang ni hanya sekadar ucapan dia saja. Betul lah Nabi SAW kata, ada orang ni dia ucap satu kalimah, dia pun tak perasan ucapan tersebut. Kita dah bimbang banyak ucapan-ucapan kita bila kita belajar. Rupanya waktu kita sebut dulu, kita tak tahu benda ni termasuk riak, termasuk ujub, termasuk melanggar al-wala' wal-bara' dan seumpama dengannya lah. Jadi banyak ucapan-ucapan ni Allah Ta'ala akan hitung kita. Sehingga Nabi SAW kata, "Hai Muaz, ramai orang ni tidaklah masuk mereka ke dalam neraka melainkan hasil tuaian lisan, lidah mereka." Budak-budak lah ni kalau cakap, bangang lah, gila lah, celaka lah, ucapan-ucapan maki hamun ni dia jadi wirid bagi mereka. Kita nak cakap, ya Allah, berat kita. Kalaulah dia tahu bahawa setiap ucapan dia ni malaikat tulis, dan setiap ucapan dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan kita ni. Jadi pakak-pakaklah kita jaga lisan. Ini yang utama. Kata Nabi SAW ni, lisan ni boleh pergi belaka pada atas tadi. Kalau dia jaga lidah, insya-Allah Allah Taala akan bantu dia pada semua yang disebutkan tadi. Okey? Allahul musta'an. Baik, habislah hadis yang ke 29. Hadis yang ke 29 habis dah, tamat dah hari ni. Sekejap aja kita kelas hari ni. Ada soalan ke nak tanya? Ya, saya pun nak tengok.
Okey, di sini ada Ibnu Rajab dalam syarahnya Al-Jami' Ulumul Hikam. Dia kata kenapa disebut ada kaitan lisan dengan lidah, lisan dengan salat. Kenapa Nabi SAW sebut lisan? Sebab kadang-kadang dengan lisan kita ni boleh rosak habis semua. Macam soal hati juga kita sebut. Dengan hati amalan boleh rosak semua amalan. Lisan pun sama juga. Ada orang dia beramal, amalan dia tadi rosak disebabkan lisan. Sebagai contoh, mengumpat. Nabi SAW sebut, okey, man lam yada'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk dan dusta ataupun amalan yang buruk, percakapan dusta, amalan yang buruk, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak ada, Allah tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minum. Maknanya ghibah, percakapan yang buruk merosakkan puasa dia. Sebab tu Nabi SAW suruh kita jaga lidah. Sehingga Abu Hurairah pernah meriwayatkan secara marfu', dia kata puasa itu benteng selama tidak ada yang merobek puasa. Ditanya apa yang merobek puasa? Percakapan dusta ataupun ghibah, mengumpat. Percakapan dusta ataupun ghibah. Baik. Sedekah disebut dalam bab ni, dalam hadis ni juga ada perumpamaan. Nabi SAW kata sedekah ini memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Okay. Itu perumpamaan yang sangat besar tentang kelebihan sedekah. Mana sedekah ni memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Boleh sup. Bukan kata kena tiup sampai habis, tak. Air pergi padam api tu, kena api hilang. Maka sedekah ni sifat dia besar kalau kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan ini menghapuskan dosa. Antara kebaikan yang menghapuskan dosa adalah sedekah. Sedekah ni menghapuskan dosa. Dalilnya hadis kita ni. Okey, sedekah ni menghapuskan dosa. Kemudian kelebihan salat malam juga disebut di sini. Salat sunat, dalam banyak salat sunat adalah paling afdal adalah salat malam. Bermula salat malam ni bermula salat selepas salat isyak sampailah subuh, sampai subuh. Malah sahabat-sahabat dulu ni mereka menjaga salat-salat sunat. Lepas tu dalam Nabi SAW ada berlaku salat ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isyak pun ada. Jadi siapa yang tak mampu untuk salat malam, maka dia jaga salat fardu isyak berjamaah, salat fardu subuh berjamaah, insya-Allah dapat pahala seperti mendirikan sepenuh malam. Akan tetapi kalau dia boleh bangun di malam hari, biarlah tak banyak pun, kurang-kurangnya kita termasuk dari ahli salat malam. 2 rakaat tak apa dah, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir atau 1 rakaat witir paling minimum, boleh dah dia termasuk dari kalangan ahli salat malam. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mentaufikkan kita untuk perkara tersebut. Dan ini juga menunjukkan sebagaimana hadis Nabi SAW, sebaik-baik salat sunat adalah salat malam, salat malam. Baik. Okey. Tengok sikit ada soalan lain? Tak ada.
Baik, kalau tak ada, kita berhenti setakat tu dululah. Habis ada hari ni. Lagipun kita ni kira hari pertama, kelas pertama kita. Setelah daripada kita berhenti, alhamdulillah dapat kita kupas hadis yang ke-29. InsyaAllah ada sebenarnya tema-tema hadis ni, kita boleh ambil rujuk Al-Quran dan ayat-ayat yang diberikan. Siapa yang nak nota ni, nanti saya boleh tinggalkan di link, nanti saya bagi kat WhatsApp Tuk Pikas, ataupun saya bagi kat Syahir bubuh dalam tu untuk dapatkan nota hadis 40 yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, tuan-tuan muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.